Dan bertemu kembali. Pada Mac lepas, Suruhanjaya Security Malaysia lapor peningkatan 42% dana diraih pada 2020 di tengah pandemik COVID-19. Ia mewakili lebih 1,400 syarikat yang meraih RM631 juta melalui equity crowdfunding dan juga platform peer-to-peer atau P2P. Menurut laporan The Edge, daripada jumlah tersebut, 57 penerbit ECF meraih dana untuk pengembangan perniagaan dan 97% meraih dana di platform P2P untuk modal kerja. Ini tentunya menandakan pelabur mempunyai selera pelaburan yang baik untuk melabur dalam syarikat termasuk syarikat pemula biarpun di tengah pandemik ini. Namun bagaimanakah syarikat pemula atau startup dan juga usahawan boleh mengakses dana daripada pelabur dan juga apakah cara untuk mereka persiapkan diri mereka? Kita ingin bincangkan ini bersama dengan peguam dan juga pengasas projek Turnaround Syamsul Kamar. Syamsul, projek Turnaround adalah inisiatif untuk mempersiapkan usahawan untuk mengakses dana ECF dan juga menarik pelabur pemangkin dan juga pemodal teroka. Pertama sekali, adakah krisis ini peluang terbaik untuk usahawan startup di luar sana untuk meraih dana? Assalamualaikum dan selamat pagi Zahad. Ya, sudah tentu. Kita percaya bahawa setiap krisis itu ada peluang-peluang ataupun opportunity tersendiri dan kalau kita lihat di krisis-krisis yang sebelum ini pun 1998 walaupun krisis itu secara umumnya mindset akan mengatakan bahawa setiap krisis ini pastinya perniagaan akan menjadi lebih terjejas ataupun keadaan ekonomi akan menjadi semakin teruk, tetapi kalau kita lihat indikatornya dalam sejak COVID melanda pada tahun lepas lagi kita lihat walaupun kita dilaporkan bahawa banyak perniagaan gulung tikar dan ada sektor-sektor yang terhenti dan terbantu sama sekali, tetapi ada juga sektor-sektor yang mendapat traction yang begitu baik sekali dalam market. Kemunculan sektor-sektor baru yang berkembang sangat pesat dalam COVID ini menunjukkan bahawa sebenarnya ada peluang-peluang yang tersedia kepada usahawan-usahawan dan perniagaan sana. Sebenarnya tadi pun Rizal ada sebut tentang peningkatan jumlah pelaburan dalam platform-platform yang disediakan seperti ECF dan juga P2P di bawah Suruhanjaya Security menunjukkan sekali lagi bahawa peluang itu sebenarnya ada. Cuma kalau saya boleh pergi sedikit tentang soal tentang bahawa setiap krisis ini every special circumstances require special measure. Soal special measure itu yang perlu difahami oleh perniagaan dan juga bisnes untuk mereka bukan saja bertahan untuk bergelut dalam krisis tetapi juga untuk mereka terus berkembang dan juga maju dalam perniagaan mereka. Kita akan bercakap berkenaan dengan special measure tersebut sebentar lagi. Namun saya ingin tahu apakah selera pelabur ketika ini, sektor manakah yang mungkin dicari mereka, cerita pertumbuhan ataupun growth stories yang bagaimanakah yang mereka cari pada ketika ini? Kalau bercakap tentang selera pelabur, saya rasa sebab kita tidak boleh katakan bahawa selera pelabur ini one size fits all. Maksud dia semua pelabur mempunyai selera yang sama kerana dia bergantung kepada selera. Satunya kita kena faham apakah objektif ataupun rasional seseorang pelabur itu melabur dalam perniagaan. Pertamanya mungkin ada yang memang money oriented. Mereka melihat dari sudut pulangan semata-mata. Ada juga yang melabur kerana mereka nak menampakkan diri mereka dalam sesuatu industri yang strategik yang mereka berada dalam industri tersebut. Ada juga yang melabur kerana sentimental value. Mungkin kerana mereka tengok kegigihan seseorang pemilik bisnes, mereka ingat zaman mereka susah dan sebagainya. Jadi ada banyak motivasi sebenarnya dalam pelaburan. Tetapi kalau nak dikira daripada sudut sektor, kita dapat tengok sendiri indikator-indikator misalnya dalam pasaran saham sendiri, kita tengok macam mana industri-industri yang berkaitan dengan kesihatan, healthcare, pembuatan PPE, pembuatan sarung tangan, industri melibatkan logistik, penghantaran makanan dan sebagainya. Ini industri-industri yang sedang berkembang pesat dan malahan baru-baru ini saya dan tim saya juga berpeluang untuk terlibat dengan satu proses raise fund oleh sebuah syarikat berhad untuk raise sebanyak RM40 juta dan alhamdulillah dalam masa 2 bulan saja traction pelaburan dapat begitu hebat sekali di kalangan pelabur-pelabur di luar sana, menunjukkan bahawa sebenarnya ada peluang dan sektor dan cara yang betul adalah amat penting untuk memastikan bahawa sesuatu proses refund itu berjaya ketika pandemik ini. Kita bercakap berkenaan dengan profil syarikat yang pelbagai di luar sana. Mungkin Syamsul boleh ceritakan bagaimanakah persiapan yang perlu syarikat ini, usahawan, startup ini lakukan untuk jadikan perusahaan mereka menarik untuk pelabur dan juga bagaimanakah projek Turnaround bantu usahawan dan juga persiapkan usahawan ini?
Dari segi persiapan syarikat, dia bergantung kepada tahap di mana syarikat itu berada. Ini adalah salah satu benda yang kami offer di bawah projek turnaround ini. Itu kebanyakan syarikat mereka, kalau kita tanya syarikat, memang mereka nak respond. Semua syarikat nak tambah modal. Tak kira lah syarikat itu startup ataupun syarikat pemula, ataupun syarikat itu dah mungkin pada tahap dah sampai ke IPO misalnya. Mereka tetap perlukan respond. Cuma masalahnya, isunya di sini adalah kebanyakan syarikat mereka tidak tahu apa strength mereka, apa kekuatan mereka. Kalau kita percaya bahawa setiap proses respon itu syarikat perlu datang daripada point of strength. Syarikat perlu datang dengan kekuatan mereka, bukan dengan kelemahan. Kerana apabila syarikat datang dengan kekuatan, maka secara langsungnya ini akan menarik pelabur-pelabur. Jadi kalau kita nak tengok tahap persediaan syarikat itu, dia bergantung kepada tahap di mana syarikat itu berada. Misalnya kalau syarikat pemula itu, mungkin pelabur-pelabur tidak akan melihat dari segi track record syarikat, aset apa yang mereka ada kerana mereka baru nak memulakan bisnes. Mungkin pelabur akan melihat lebih daripada segi viability of the idea, prospek idea tersebut, prospek industri dan ekonomi tersebut, especially ketika pandemik, dan adakah industri dan sektor tersebut akan terus berkembang selepas pandemik. Jadi ia bergantung, Rizal, kepada tahap-tahap syarikat tersebut, dan ini yang kami akan tekankan di bawah projek turnaround supaya syarikat tahu apakah kekuatan mereka dan apakah kelemahan mereka sebelum mereka respon. Dan platform manakah yang mereka boleh terokai untuk pelabur tempatan dan juga antarabangsa? Kalau kita tengok platform ini sebenarnya dekat Malaysia, di bawah undang-undang Malaysia ini kita ada pelbagai platform. Kalau saya boleh listkan mungkin 10, 11, 12 cara ataupun kelas pelaburan ataupun jenis pelaburan yang kita boleh cuba, peniaga-peniaga boleh cuba, daripada tergena-gena bootstrap ataupun menggunakan wang sendiri, kemudian pergi kepada angel investor ataupun mereka yang nak provide the seed capital, kepada venture capital, kemudian mungkin kepada private equity. Now kita ada di bawah Suruhanjaya Security yang diletakkan, dikategorikan sebagai regulated market activity, macam Riza sebut tadi, crowdfunding ataupun mungkin dalam bahasa Melayunya pengumpulan dana secara masyarakat, ataupun peer-to-peer funding, pendanaan secara rakan setara. Ini adalah sebenarnya banyak sekali cara untuk usahawan respon. Mungkin mereka yang tradisional dan tidak banyak maklumat tentang ini hanya merasakan bahawa apabila mereka nak respon, mereka perlu pergi ke bank. Lihat pilihan untuk pinjaman dan pembiayaan itu sebagai satu-satunya pilihan yang ada untuk kita respon. Sedangkan di luar sana realiti hari ini, oleh kerana kerajaan kita telah pun begitu progresif, begitu proaktif, kita telah ada banyak cara untuk respon. Dan ini juga salah satu yang kita akan dedahkan di dalam projek turnaround. Pilihan yang pelbagai untuk usahawan pilih sesuai dengan saiz funding yang nak dibangunkan dan juga tahap perniagaan mereka. Dan paling ringkas Samsul, paling ringkas sekali, adakah kosnya berbeza daripada setiap platform? Adakah kosnya lebih efektif kepada usahawan dan juga perniagaan melalui platform-platform yang Syamsul sebutkan tadi, ECF, P2P? Adakah kosnya lebih baik, berbeza, efektif kepada usahawan? Paling ringkas. Sudah tentu setiap tahap ataupun jenis pelaburan ini dia memerlukan kos yang berbeza. Sebab tu saya katakan tadi, Rizal, saiz ataupun kemampuan syarikat, kekuatan syarikat itu penting untuk nak menentukan channel mana ataupun jenis pelaburan mana yang sesuai untuk syarikat mereka. Kalau contoh, kalau kita tengok, kalau nak pergi ke IPO misalnya, kos tinggi kalau kita nak bayar advisor dan sebagainya. Jadi mungkin untuk syarikat yang masih lagi berada pada tahap awal dan pertengahan, mungkin belum sesuai lagi ke IPO. Terima kasih Syamsul Kamar, Peguam dan juga pengasas projek Turnaround, bincangkan berkenaan dengan peluang dan juga usaha untuk usahawan meraih dana ketika tempoh pandemik ini. Dan teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perkembangan lanjut dalam dan juga luar negara. Saya Rizal Sokapli, salam hormat.